إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله
ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Nabiyur Rahmah. Assalamualaikum ya Nabi Taubah. Assalamualaikum ya Aba Zahra. Assalamualaikum ya Abul Qasim. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma iftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allim Ibrahim 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia lagi rahmat dan barakah ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dan dibukakan pintu ma'rifat, dan dijadikan semua kita daripada hamba-hamba Allah yang mendapat barakah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah selesai kita dalam pelajaran bab iaitu mengenali akan tanda-tandanya hampirnya hari kiamat yang telah kita selesaikan semalam daripada kitab iaitu Baina Yaday Sa'ah, iaitu kitab yang membicarakan berhadapan dengan hari kiamat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi pada hari ini kita mengambil pula daripada kitab Al-Imam Ibn Kathir, ya, seorang ulama besar di tahun 773, yang disebutkan kitabnya An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, iaitu yang penghabisan dalam membicarakan tentang sekalian fitnah dan juga sekalian tanda kiamat dan huru-hara. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, saya pun tak mampu nak baca kitab tebal-tebal ni kerana nanti tak cukup masa kita semuanya. Tapi saya ambillah sebahagian-sebahagiannya supaya dapat kita manfaatnya. Dalam pelajaran kita semalam, kita telah mengatakan bahawa yang terakhir sekali tanda kiamat ialah dengan keluarnya api daripada Yaman, iaitu daripada Adan, dan ada yang kata daripada Hijaz. Dan api itu akan menghalau manusia pergi sampai ke negeri Syam. Dan di sanalah kemudian manusia telah berkumpul dan kemudian berlaku kiamat. Di negeri Syam tu di sebelah mana? Sebab Syam ni termasuk Jordan, Palestin dan Lebanon dan juga Syria. Jadi di antaranya ialah disebutkan ialah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu ada satu lembah yang di mana lembah tu namanya Wadil Mahsyar wal Mansyar. Wadi yang di mana manusia dikumpulkan dan dibangkitkan. Masya Allah. Jadi siapa yang pernah pergi mengikut rombongan ziarah Baitul Maqdis, dia tahulah tempat itu, ya. Di bawah daripada bukit yang atasnya Masjid Al-Aqsa dan Masjid Qubatul Sakhra, di bawah tu ada satu lembah, dan lembah tu namanya Wadil Mansyar wal Mahsyar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidatina Maimunah, Maimunah ini adalah bekas hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aftini fi Baitul Maqdis." Beritahulah aku mengenai apa tu Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Baitul Maqdis ardul mahsyar wal mansyar."
fa'tuha fasallu fiha fa inna salata fiha ka'alfi salah fi ma siwa. Baitul Maqdis itu ialah bumi yang akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Jadi maknanya dikumpulkan di sana, semua kita akan dibawa ke Syam pada akhir saat sebelum kiamat. Di api ini menghalau. Api ini kemungkinan api yang besar dan kemungkinan juga kerana peperangan. Yang seperti mana sedang berlaku peperangan di Yaman, begitulah akan menghalau manusia semua sampailah pergi ke Syam. Syam tu yang kita sebut 4 negeri tu, tapi lebih spesifik mengikut hadis tentang Baitul Maqdis, itulah dia. Baitul di Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW berpesan, fa'tuha fasallu fiha. Datanglah Baitul Maqdis dan salatlah di dalamnya. Dan kerana satu salat di Baitul Maqdis sepertilah 1000 salat pada tempat yang lain. Maka bertanyalah Maimunah, ya Rasulullah, kalau orang tak mampu sampai ke Baitul Maqdis, ialah mungkin kemiskinan, kemungkinan kita sekarang ni COVID, ya, dan macam-macam. Maka Nabi SAW bersabda, fab'athu zaitan yusraju fihi kaman salla fihi. Hantarkanlah minyak untuk menerangkan Baitul Maqdis, samalah pahalanya seperti orang yang salat dalam Baitul Maqdis. Pada zaman dahulu, orang-orang yang pergi ke Baitul Maqdis dikirim oleh kawan-kawannya minyak. Supaya apa? Walaupun mereka tak dapat pergi, tapi mereka dapat pahala seperti mereka salat di Baitul Maqdis. Jadi minyak-minyak ini dikumpulkan. Sebab zaman dulu mereka pakai lampu minyak. Ya, lampu untuk menerangkan masjid, menerangkan Baitul Maqdis. Jadi pakai lampu minyak. Jadi minyak tu amat diperlukan. Dan di dalam Masjid Al-Aqsa Al-Qadim, The Old Aqsa, Masjid Aqsa yang lama, yang dibina oleh Nabi Allah Sulaiman AS, ada satu perigi, dan perigi itu dah kosong dan diisikan dengan minyak. Memang perigi itu besar macam satu bilik, macam satu hall. Besar dia, tuan-tuan, ya. Diisikan minyak. Jadi digunakan minyak tu untuk menerangi masjid-masjid Baitul Maqdis dan juga dalam kawasan bumi Baitul Maqdis. Tetapi oleh kerana zaman sekarang dah tak pakai minyak, jadi perigi minyak tu pun dah kosong, dah kering. Orang pun tak hantar minyak. Cuma kalau orang yang nak dapatkan pahalanya, dia hantarlah fulus. Fulus tu duit lah. Hantar duit. Hantar duit untuk apa? Untuk hantarkan pergi ke masuk tabung Masjidil Aqsa. Dan tabung itu dia digunakan untuk sekalian keperluan Masjidil Aqsa. Daripada lampu, api air dia, dan juga pekerja-pekerja, pembersih-pembersihnya dan seterusnya. Jadi orang yang menderma tu pun dapat pahala seperti dia salat dalam Baitul Maqdis. Itu tuan-tuan, ya. Tapi sekarang kita pun dah tak boleh pergi. Dulu ada juga orang kirim-kirim dengan saya. Waktu kita pun ada Baitul Maqdis, iaitu jejak Rasul. Tapi sekarang saat ini kita tak boleh pergi. Sebab memang kita tahu keadaan COVID, ya. Semua negara-negara pun dia tak bagi orang masuk buat masa ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, jadi begitulah. Terakhir sekali sebelum berlaku kiamat ialah dikeluarkan api, maupun api buatan manusia ataupun peperangan. Dan kemudian apa jadi? Jadi setelah keluar api itu, maka berlakulah kiamat. Maka berlaku kiamat itu bagaimana? Iaitu dengan tiupan sangkakala. Sangkakala tu kita kata trompet lah. Trompet tu tapi bukan trompet macam kita main muzik trompet, tidak. Trompet besar sebesar langit dengan bumi. Wow, besarnya. Ya, itulah trompet yang telah dijadikan Allah dan diberikan kepada malaikat Israfil. Israfil yang meniup sangkakala. Jadi daripada sepotong hadis saya kutip daripada kitab yang saya sebutkan tadi, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami sebagian sahabat, sesungguhnya Allah Taala setelah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah Taala jadikan sangkakala, iaitu trompet, dan diberikan kepada malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil pun meletakkan tempat tiup dia itu di mulutnya dan memandang ke Arash. Kenapa?
dah bersiap sedia untuk tiup. Masya Allah. Daripada bila? Daripada mula dijadikan langit dan bumi. Dah lama betul dia pegang tu ya. Itulah dia kerja Israfil. Kenapa? Dia tak mau dia terlambat daripada perintah Allah. Jadi kalau turun saya perintah Allah, yang nampak daripada arash tu turun perintah Allah, tiup, maka dia pun dia akan tiup. Allahu Akbar. Kan dah bunyi, tiup. Jadi macam itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi malaikat Israfil sekarang ini sedang memegang trompet dan sedang perhati ke arash. Tunggukan perintah Allah. Dah berapa tahun? Allahu alam. Daripada semenjak jadi langit dan bumi. Bukan semenjak jadi Nabi Adam. Semenjak jadi langit dan bumi. Allah Ta'ala dah bagi trompet kepada Israfil untuk siap sedia untuk meniupkannya. Allahu Akbar. Maka dia pun tunggulah bilalah datang perintah Allah Ta'ala. Maka aku pun bertanya, Abu Hurairah, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ni bertanya, apa itu sur dalam bahasa Arab? Sur, iaitu sangkakala. Nabi SAW gambarkan dia seperti tanduk. Tanduk kan, kita nampak tanduk. Macam orang-orang zaman dulu pun dia pakai tanduk untuk tiupkan trompet dia untuk bagi signal kepada kampung satu kampung ke satu kampung. Maka Abu Hurairah tanya lagi, tanduk macam mana tu? Nabi pun mengata besar. Dan Nabi sambung lagi, wallazi ba'athani bil haqq, demi Allah yang membangkitkan aku dengan kebenaran. Besarnya, lebarnya tanduk itu selebarnya langit dengan bumi. Allah. Macam mana besar langit bumi? Oh, Masya Allah. Macam itulah besarnya. Kat mana dia sekarang? Allahu alam. Kat tempat mana kita tak tahu. Tapi pokoknya itulah besar trompet tu yang telah disiapkan oleh Allah untuk malaikat Israfil meniupnya. Dan malaikat Israfil, Nabi kata dia akan tiup 3 kali. 3 kali. 3 kali tu, kali yang pertama dinamakannya kejutan. Tiupan kejutan. Kejut. Macam orang kena elektrik, terkejut dia. Kejutan. Nak bagi tahulah ini sudah kiamat ni. Kemudian tiupan yang kedua ialah tiupan semua orang mati. Mati semua. Itu tiupan kedua. Tiupan pertama tak mati lagi. Itu kejutan, huru-hara. Akan kita sebutkanlah apa huru-hara dia. Dan tiupan ketiga, iaitu tiupan kedua tu mati. Semua mati. Semua. Malaikat-malaikat semua mati. Yang menanggung tiang arash Allah semua mati. Jibril, Mikail semua mati. Israfil, Israel pun mati. Masya Allah. Yang tinggal siapa? Yang tinggal hanya Allah. Ya. Dan apabila ditiup akan tiupan yang ketiga, maka itulah tiupan kebangkitan. Itulah bangkit yaumul mahsyar. Itulah dia tuan-tuan ya. Semua akan bangkit yang menghadap kepada Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bila sudah sampai masa untuk tiup-tiupan sangkakala yang pertama. Itu yang kita dah sebutkan tadi kan. First, dah keluar Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa AS, kemudian Ya'jud dan Ma'jud. Kemudian tu malam, sepanjang malam, 3 malam straight, tak ada siang ya. Kemudian lepas tu terbit matahari daripada barat. Kemudian keluarlah Dabbatul Ard, iaitu binatang bumi yang boleh bercakap tentang nak beritahu kiamat sudah dekat. Dan kemudian pada masa itu juga akan keluarlah api daripada negeri Yaman, negeri Aden dan daripada negeri Hijaz, iaitu di Mekah Madinah, dan menghalau manusia sampai ke negeri Syam. Berapa lama tu tak tahu, Allahu alam, tapi dah sangat-sangat dekat. Dan kemudian lepas tu tiupan sangkakala yang pertama. Jadi apabila Allah SWT perintahkan kepada malaikat Israfil untuk tiup sangkakalanya, unfukh nafkhatal fazza', iaitu tiuplah tiupan yang mengejutkan. Maka dia pun tiuplah tiupan yang mengejutkan. Maka semua penduduk langit dan bumi, daripada siapa pun, daripada jin, manusia, syaitan, malaikat-malaikat, binatang, haiwan, segala-galanya, semuanya dalam ketakutan. Allah. Macam mana ketakutan itu? Kita nampak bagaimana Allah Ta'ala sendiri telah menyebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah
ma laha min fawaq. Tidaklah mereka itu melainkan menantikan. Mereka tu orang-orang yang masih hidup. Tapi siapa yang masih hidup menyaksikan hari kiamat? Yang ialah orang-orang yang jahat. Sebagaimana Nabi dah sebut, la taqumu sa'ah illa ala asyrarin nas. Tidak bangkit kiamat melainkan atas manusia-manusia yang jahat. Na'udzubillah. Jadi orang yang beriman semua dah mati. Sebagaimana kita dah sebutkan, sebelum berlaku kiamat, Allah akan turunkan angin daripada bawah arash. Ada yang menyebutkan daripada negeri Syam, ada yang menyebutkan daripada negeri Yaman. Anginnya sangat lembut, lebih lembut pada sutera dan lebih wangi daripada bau kasturi. Siapa-siapa orang mukmin terhidu baunya terus mati. Dan kalau ada orang mukmin yang dalam gua, dalam peti pun, air angin itu akan masuk. Dan setiap orang yang ada iman, walaupun sebesar biji sawi pun, maknanya iman yang lemah sekalipun, akan mati. Jadi yang tinggal hanya orang-orang yang bukan Islam dan juga orang-orang ahli maksiat yang semaksiat-maksiatnya tak kenal pada Allah, buta mata hati dia dengan Allah. Mereka inilah semua yang akan melihatnya hari kiamat. Allah, ya Allah. Maka saat itu mereka semua menantikan kekan bunyinya sengkekala itu, dan malaha min fawaq, tak ada siapa yang dapat larikan diri. Semuanya akan mendengarkan tiupan yang sangat kuat sekali. Sehingga fatasirul jibalu sayral sahab. Sehingga kan bukit-bukit akan berlari-lari. Sepertilah awan yang ditiup. Bukit berlari? Ya, bukit berjalan. Bukit berjalan. Maknanya apa? Sudah tak ada lagi dia punya kontrol dia. Bukit ni namanya paku bumi. Sebab dia cacat dalam bumi. Tapi pada berlakunya tiupan sengkekala yang sangat kuat. Gambarkan tuan-tuan, kita bila dengar suara kereta punya tekan, dia punya horn dia tu, sakit tak boleh ke stop sikit. Nampak geram kita kan. Itulah lebih dahsyat. Sampaikan tercabut bukit-bukit. Sampai bukit boleh bergerak seperti awan. Allah, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Ya Allah, selamatkanlah kami semua. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada menghadapi yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Fatakunu saraba, dan dia akan jadi hancur. Bukit jadi hancur. Bukit dah bergerak, kemudian jadi hancur, lebur. Macam juga kalau bunyi suara kuat kan. Ada juga cara-cara nak menghancurkan sesuatu dengan bunyi suara kuat, menggegar semua building, kemudian jatuh dia. Macam itulah. Bukit pun jadi hancur. Allahu akbar, ya Allah. Wa tartajul ardu bi ahliha rajjan, dan bumi bergegar. Macam mana bumi bergegar tu? Fatakunu kasafinatil mubiqah, sepertilah kapal ataupun sampan yang di atas laut yang dipukul oleh ombak yang kuat, terhoyong-hoyang. Digambarkan lagi sepertilah kita katakan lampu yang tergantung yang dipukul oleh angin. Macam mana pukul oleh angin? Lampu macam kita kata lampu minyak dululah, gantung kat tengah-tengah rumah kita, dipukul angin, kolak kanan kiri kan. Itulah bumi yang kita pijak. Manusia terhoyong-hayang, tak boleh nak berjalan, jatuh. Tak boleh jalan, jatuh. Macam orang mabuk. Allah. Itulah dia tuan-tuan ya. Kegoncangan hari kiamat. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada kegoncangan hari kiamat. Ya Allah, selamatlah. Itulah Allah SWT firmankan, a'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqur rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Wahai manusia, takutlah kamu pada Tuhanmu. Takutlah kamu pada Tuhan kamu. Sungguh kegoncangan hari kiamat amat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murda'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kamu akan lihat pada hari itu, iaitu hari kiamat itu, kamu akan lihat wanita-wanita yang sedang mengandung akan gugurkan anak. Bukan dia nak gugurkan, terkejut, anak pun gugur. Dan yang ibu yang sedang menyusukan terkejut, anak pun dah lepaskan. Kenapa terkejut? Macam orang terkejut, alamak. Macam terkejut.
Itu bukan alamat ni. Allahu Akbar pun nak cakap pun tak tahu lagi. Tapi sebab orang yang duduk tu bukan orang beriman lagi. Yang menghadapi kiamat bukan orang beriman. Orang-orang yang bukan beriman dan orang ahli maksiat. Nak sebut nama Allah pun tak tahu. Sebab Nabi dah mengatakan la taqumu sa'ah hatta la yuqalu Allah Allah. Tidak dibangkitkan kiamat sehingga dah tak ada orang lagi sebut Allah Allah. Nama Allah pun dah tak ada dah. Allahu Akbar. Itulah pada saat-saat itulah bangkit kiamat. Allahumma asturna. Allah Ta'ala berfirman, Yaumar tarjafur rajifah, hari bergoncangnya kegoncangan yang kuat. Tatba'uhar radifah, diikuti lagi dengan kegoncangan lagi. Tak berhenti-berhenti. Qulubun yawma'idhu wajifah, pada hari itu semua hati-hati sudah melayang. Dah tak tahu lagi. Itulah Allah kata, wa taran nasa sukara. Kamu akan lihat manusia seperti orang yang mabuk. Terhoyong-hayang mabuk. Wa ma hum bisukara. Tapi bukanlah mereka mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tapi azab Allah yang sangat-sangat pedih. Sangat-sangat dahsyat. Itulah dia tuan-tuan. Itulah tiupan yang pertama. Tiupan yang dinamakan tiupan menyedarkan. Tadi kita dah sebutkan dia tersentak. Jadi tersentak tu dalam keadaan hoyong-hayang, bukit pun dah bergoyang berjalan, dah jadi hancur lebur. Allahu Akbar. Dan begitulah Allah SWT dah sebutkan. Dan anak-anak yang kecil, anak kecil, yashabbul wildana, menjadi beruban. Beruban? Budak kecil yang beruban? Dah kenapa? Kerana ketakutan, terkejut. Sampai rambutnya hitam menjadi uban. Allahu Akbar. Wa tatiru syayatina haribatan minal faza. Syaitan-syaitan pun lari. Syaitan pun dah takut, lari. Dia lari sampai lari ke hujung benua-benua. Malaikat-malaikat jaga. Hai, balik. Tak boleh nak lari. Tak ada siapa boleh lari daripada kegoncangan hari kiamat. Allahu Akbar. Wah, begitulah dia keadaan hari kegoncangan hari kiamat yang sangat menakutkan. Mereka melihat akan kedahsyatan hari kiamat yang tak dapat digambarkan. Semua orang memanggil-manggil yaumat tanad, iaitu hari itu mereka berpanggil-panggil, tolong. Tak ada siapa yang dapat tolong. Itulah Allah kata, fa'inal mafar. Ainal mafar. Mana kamu nak lari? Dah tak ada lagi tempat nak lari dah. Semua kamu seluruh bumi ini bergoncang. Nak lari mana? Lari ke mana-mana pun bergoncang. Lari ke bukit. Bukit pun hancur dah. Allah. Nak lari. Tak ada tempat nak lari. Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-amwat la ya'lamuna syai'an min zalik. Orang yang dah mati tak tahu apa-apa perkara tentang kiamat. Dah mati kan dalam kubur. Tak tahu. Yang merasakan dahsyat kiamat hanya orang-orang yang hidup. Dan begitulah wa khasifatis syamsu wa qamar, dan matahari dan juga bulan semua akan lungkup. Lungkup tu maknanya dilipat oleh Allah Ta'ala. Matahari, bulan semua dilipat. Jadi menampak dahsyatnya. Gambarkan matahari, bintang-bintang bertaburan. Allah. Itulah dia tuan-tuan, hari kiamat. Itulah dia di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala dah sebutkan dalam beberapa surah. Jadi saya bacakan sedikit daripada surah At-Takwir, surah menggulung, di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jatuh. Matahari digulung oleh Allah, dilipat oleh Allah. Dan kemudian bintang-bintang pun jatuh. Jatuh kat mana? Atas bumi kita ni. Hancur semua. Bangunan skyscrapers yang kamu bangga-bangga, yang kamu punya jet-jet, yang kamu punya kapal-kapal semua. Hancur. Tak ada lagi dah. Jangan nak megahlah. Tak ada apa lagi dah. Semuanya dah habis Allah binasakan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang telah kita sebut tadi. Wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan. Orang tak peduli.
Unta-unta yang bunting tu unta yang mahal. Maksudnya sini, harta benda orang dah tak pedulilah. Mana emas dia, mana perak, mana duit dia dalam bank dia, bilion-bilion. Orang tak peduli dah. Orang nak selamat diri dia. Allah, tak ada selamat. Tak ada tempat nak larikan diri. Wa idzal wahushu hasyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Semua binatang liar dikumpulkan. Binatang-binatang ni tuan-tuan, dia dapat isyarat. Macam mana nak berlaku tsunami, ya, dia larikan diri pada tepi pantai. Maka begitulah apabila nak berkiamat, dia pun lari bersama-sama kumpul-kumpulan dia. Tapi mereka pun sama juga akan merasakan kiamat juga, ya. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Apa maksud laut dipanaskan? Ombak dia naik tinggi. Ombak dia tinggi seperti tinggi bangunan yang tinggi 100 tingkat. Oi, ustaz, ni tsunami ni. Lebih pada tsunami. Ini dah lebih dahsyat dah. Allah. Nak lari ke mana? Kat laut pun tak boleh. Kat bumi pun tak boleh. Kat bukit pun habis dah, hancur dah. Allahumma surna ya Rabb. Allah. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya. Nanti kita akan sebutkan tentang roh ni. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan akan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. Iaitu orang-orang zaman jahiliah, mereka tanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup kerana mereka tak mau, tak suka anak perempuan. Anak perempuan tu akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilas, kerana dosa apakah dia dibunuh? Begitulah dia tuan-tuan. Itu antaranya. Ya, begitulah yang Allah Ta'ala dah sebut di dalam surah At-Takwir juzuk yang ke-30, ya. Dalam surah Al-Infitar pun Allah sebut juga juzuk yang 30, surah selepasnya, iaitu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, idza samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Langit kita dah terbelah ni. Dah terbelah langit. Apa jadi? Hancur, gugur di atas muka bumi. Wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang-bintang, planet-planet yang ada kecil-kecil semua jatuh kat mana? Atas bumi, berserak-serak. Gambarkan satu taik bintang saja, kalau jatuh ke bumi seperti bunyi atom, hancur semua. Ini bukan satu, bukan dua. Bintang-bintang yang berselerak di angkasa semua terus berguguran di atas bumi kita. Allahu Akbar. Memang hancurlah. Itulah kiamat, hari kehancuran Allah. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan dijadikan meluap-luap. Itu kita dah sebut tadi. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Itulah dia tuan-tuan, ya. Itulah dia Allah gambarkan daripada gazet-gazetnya hari kiamat. Itu pun dah menakutkan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, jadi selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama itu, dengan keadaan manusia terhoyong-hayang, bumi bergerak-gerak, bergoyang-goyang seperti ditiup angin, maka orang yang dalam kubur tak merasakannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, illa man sya Allah, melainkan siapa yang Allah kendaki, dia tidak akan rasakan. Maka Abu Hurairah bertanya, Rasulullah, man istasnahu hina yaqul fafazi'an man fis samawati wa man fil ardi illa man sya Allah. Iaitu Allah berfirman, dan kegoncangan yang dirasakan di bumi dan yang di langit oleh orang yang di bumi dan di langit, illa man sya Allah, melainkan orang yang dikehendaki Allah tak merasakan. Jadi Abu Hurairah tanya, siapa yang tak rasakan ni? Nabi SAW jawab, ulaika syuhada, itulah orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Kerana orang mati syahid ini hidup. Allah Ta'ala dah kata, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal hum ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kata orang yang dah mati fi sabilillah tu mati, tapi mereka tu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Jadi orang-orang mati syahid ini Allah kata mereka tu hidup. Jadi mereka hidup, tapi mereka tak merasakan kegoncangan yang dahsyat yang kita telah sebutkan tadi.
wa hum ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Maka Allah pelihara mereka daripada kedahsyatannya yaumul qiyamah dan mengamankan mereka daripada azab Allah, yang di mana Allah jatuhkan azab ini, azab kiamat, kepada hamba-hamba makhluk-makhluk yang jahat-jahat. Na'udzubillah. Begitulah Allah SWT telah firmankan seperti ayat yang telah kita sebutkan tadi, ya. Ayat yang mengenai kegoncangan kiamat, iaitulah ayat yang pertama dan kedua daripada surah, iaitu surah Al-Hajj, surah Haji. Baik, setelah berlakunya kegoncangan yang pertama ini, di mana manusia semua dalam huru-hara, yang mati-matilah, yang tak mati lagi, tapi dalam keadaan dahsyat, maka datang perintah pula untuk tiupkan tiupan yang kedua. Maka berlakulah tiupan yang kedua. Maka malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya meniupkan tiupan yang kedua. Tiupan kedua itulah tiupan kematian. Matilah. Yang pertama kegoncangan, ya, terkejut, goncang. Nampakkan dahsyat. Kalau dah mati, masa tu tak rasalah dahsyatnya kiamat. Jadi Allah nak tunjukkan dahsyatnya kiamat ni, supaya jangan kamu rasa megah dengan kamu punya dunia, dengan kamu punya bangunan, yang kamu punya wang ringgit, dengan kamu kepandaian, dengan kamu punya kecanggihan, yang kamu punya alat-alat yang sophisticated tu semua tak ada guna. Hancur semua. Nampak? Rumah-rumah yang di atas bukit cantik-cantik tak ada, semua hancur gugur. Jadi barulah manusia tahu dahsyatnya kiamat. Kalau manusia dah awal-awal mati, dia tak nampak kiamat, dia tak rasalah dahsyatnya kiamat. Begitulah dia. Maka apabila ditiupkan sesangkala yang kedua, maka matilah semua penduduk langit dan penduduk bumi, melainkan siapa yang dikehendaki Allah yang tak mati lagi. Apabila mereka semua sudah mati, maka malaikat maut, iaitu malaikat maut lah, malaikat Israel yang mengambil nyawa, dia pun menghadap pada Allah, ya Rabbi, telah mati semua penduduk langit dan penduduk bumi, melainkan siapa yang kau kehendaki tak mati lagi. Maka Allah Ta'ala bertanya, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang masih lagi hidup. Maka kata malaikat maut, ya Rabbi, yang hidup masih lagi ialah engkau, Tuhan yang hidup tak mati. Dan lagi orang yang malaikat yang mengangkat arash. Malaikat yang angkat arash ada 8 orang malaikat, ya, 8 malaikat. Dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan aku. Jadi dah matilah. Semua malaikat-malaikat semua mati. Yang duduk dalam syurga, bidadari-bidadari semua mati. Tak ada lagi dah semua. Semua dah tak ada malaikat. Malaikat yang angkat arash 8 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan aku, malaikat yang ambil nyawa. Israel lah. Israfil pun dah mati dah. Nampak? Israfil tiup, kali kedua dia tiup, dia pun mati juga. Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, matikan Jibril dengan Mikail. Jadi Allah suruh malaikat Israel pergi ambil nyawa Jibril, ambil nyawa Mikail. Maka berkatalah malaikat yang menjaga arash, ya Rabbi, kalau mati malaikat Jibril, Mikail macam mana? Allah Ta'ala kata, diam, aku tahu, aku telah tuliskan, semua akan merasakan mati. Maka matilah malaikat Jibril, malaikat Mikail. Kemudian datang lagi malaikat maut. Ya Tuhan, ya Rabbi, sesungguhnya Jibril dan Mikail pun dah mati. Maka Allah yang maha mengetahui bertanya lagi, siapa lagi masih lagi tak mati? Jawabnya, ya Rabbi, yang masih hidup lagi engkau, Tuhan yang tidak mati, dan yang menanggung arash, dan aku. Tinggal 3 lah. Allah, Tuhan yang maha berkuasa, tak mati. Dan kedua yang menanggung arash, 8 malaikat. Dan kemudian aku, malaikat Israel. Maka berkata Allah Ta'ala, matikan malaikat yang menanggung arash. Jadi malaikat Israel pun ambil nyawa malaikat yang menanggung arash. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan arash, fayaqbidu sur min Israfil. Maka Allah perintahkan pada malaikat arash, pegangkan akan trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil dah matilah. Kemudian datanglah malaikat maut ini kepada Allah. Ya Rabbi,
Sekarang yang menanggung arash pun dah mati. Maka Allah Ta'ala bertanya, siapa lagi yang hidup? Padahal Allah Maha mengetahui. Ya Rabbi, yang masih hidup engkau dan aku. Masya Allah. Tak ada lagi dah. Semua dah mati. Yang masih hidup engkau, Tuhan Rabbul Alamin, dan akulah malaikat maut, malaikat Israel. Maka Allah Ta'ala berkata, tidak akan hidup, tidak akan kekal seorang pun melainkan aku yang esa, yang perkasa. Tak ada siapa yang bersama aku, dan tiada siapa yang melahirkan aku dan aku tak melahirkan. Maka yang penghabisan sekali akan aku tenggelamkan bumi ini dengan langit, dengan bulan, dengan bintang. Akan aku lipatkan mereka seperti mana telah aku janji, lipatan, 3 lipatan. Allah, macam mana 3 lipatan ya? Kalau buku kita ambil, kita lipat ya, 3, wah, kita faham juga kertas. Ini langit, bulan, bintang, cakrawala tuan-tuan. Allah jadikan macam lipatan, lipat macam kertas, digulungkan dia 3 kali gulung. Allah, Allah, hancur semua. Semua bulan, bintang, matahari, semua planet, semua Allah hancurkan, tak ada lagi satu tinggal. Kalau kita kaji sains mengatakan bahawa galaksi yang macam kita nampak matahari dengan planet-planet yang beredar di kelilingnya, itu satu galaksi, tapi banyak lagi galaksi seperti ini. Semua sekali akan hancur. Allah hancurkan semua. Dan yang kekal siapa? Yang kekal Allah. Maka berkatalah Allah Ta'ala kepada malaikat maut, malaikat maut, engkau pun sekarang mati. Matilah malaikat maut. Dalam masa semua sudah mati, tak ada satu pun yang hidup. Maka Allah Ta'ala bertanya, limanil mulkul yaum, bagi siapakah kerajaan hari ini? Siapa yang ada kuasa hari ini? Siapa raja hari ini? 3 kali Allah Ta'ala tanya. Tak ada siapa nak jawab. Semua dah mati. Dulu yang ada raja, yang Firaun, yang Namrud, yang mengaku diri Tuhan, yang rasa diri dia presiden, dia ada power, dia ada nuklear, dia ada senjata, dia ada keuangan kuat, ekonomi dia, bala tentera banyak. Satu orang tak jawab. Mana ada? Semua hancur dah. Limanil mulkul yaum, untuk siapakah kerajaan hari ini? Dah tanya 3 kali tak jawab. Maka Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar. Inilah dia untuk Allah yang memilikinya, yang sendirinya, yang perkasa. Allah. Allah, ya Allah, kami tahu Engkaulah Tuhan yang maha perkasa. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Kami tahu Engkaulah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Maafkanlah kami atas sekalian kebodohan kami, kebebalan kami, sehingga kami sanggup melanggar perintah-Mu, sanggup meninggalkan suruhan-Mu dan melanggar larangan-Mu. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah semua kaum muslimin dan muslimat, ya Rabbul Alamin. Itulah dia Allah Rabbul Alamin, tuan-tuan, ya. Ya, setelah itu maka Allah SWT gantikan bumi ini dengan bumi yang lain, dan digantikan langit ini dengan langit yang lain. Kenapa? Sebab bumi dah hancur. Langit pun dah terbelah, dah hancur. Dah tak ada apa dah. Seperti mana awal-awalnya seketika Allah bersendirian. Allah sudah sedia ada. Dia Tuhan yang sedia ada. Qadim. Qadim tu apa? Sudah sedia ada. Bukan baru ada. Masa dia ada sendirian dia, lam yakun ma'hu syai'un, kata Nabi. Tak ada sesuatu pun bersama Allah. Tak ada langit, tak ada bilan, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada bumi, tak ada. Jadi Allah sudah sedia ada. Jadi seperti mana awalnya manusia itu tak ada apa pun, maka begitulah Allah gantikan pula bumi yang baru. Bumi yang baru. Kun, jadi bumi yang baru. Kun, jadi langit yang baru. Allah. Itulah kuasa Allah. Allah maha berkuasa, tuan-tuan. Di situlah baru kita nampak kebesaran Allah. Ini jam Allah Ta'ala bagi kita, buat kau nak buat. Allah Ta'ala bagi can aja. Tapi besok Allah akan tunjukkan kuasa dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan hujan daripada langit. Daripada bawah arash Allah turunkan hujan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan, Allah turunkan air daripada bawah arash, dan kemudian Allah perintahkan langit supaya hujan. Hujanlah selama 40 hari.
Air hujan pun naik di atas bumi ini sebanyak 12 hasta. 12 hasta. Satu hasta 1,5 kaki. 12 hasta mungkin 15 kaki. Wah, tinggi air hujan. Masya Allah. Thumma ya'murullaha al-ajsad an tambut. Kemudian Allah perintahkan supaya jasad-jasad ini semua supaya hidup balik. Hidup seperti pokok pula hidup, ya. Itu memang ada dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menceritakan bahawa semua segala sesuatu daripada anak Adam akan hancur, melainkan yang tak hancur ialah hujung tulang sulbi dia. Hujung tulang sulbi, itulah dinamakan zambun, zai nun ba, zambun, hujung tulang sulbi. Hujung tulang sulbi ini halus, kecil dan mungkin tak nampak dengan mata, ya. Tetapi bila mayat itu dah hancur di bumi, bumi makan semua jasad mayat, tapi zambun ini ataupun yang hujung tulang sulbi dia tak hancur, dia tak dimakan apa-apa. Kemudian bila zambun ini terkena air hujan yang diturunkan oleh Allah, maka dia pun keluarlah seperti pokok bawang keluar. Macam itulah dia pun keluar, tumbuhkan tulang-tulangnya dan tumbuhkan jasad-jasadnya. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan apabila bila pula berlaku itu? Bila berlaku itu ialah apabila Allah Ta'ala perintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang ketiga, iaitulah tiupan kebangkitan. Jadi kita ada 3 tiupan. Tiupan yang pertama kejutan, ya. Tiupan yang kedua ialah kematian, dan tiupan yang ketiga ialah kebangkitan. Jadi bila Allah nak bangkitkan, suruh malaikat Israfil, hidupkan balik malaikat Israfil dan perintahkan dia supaya tiupkan sangkakalanya yang ketiga, maka hiduplah dia. Allah Ta'ala menghidupkan dahulu, iaitu malaikat yang mengangkat arasy Allah. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan malaikat Israfil supaya untuk meniup sangkakala, dan Allah hidupkan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Kedua-duanya pun hidup. Dan kemudian Allah SWT perintahkan dipanggil semua roh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin, semua roh dipanggil oleh Allah, dan roh orang yang beriman akan datang dengan bercahaya-cahaya. Roh orang yang tak beriman dan orang maksiat datang dalam gelap, tak nampak, gelap. Kemudian Allah cekup mereka semua dengan satu genggaman, dicampakkan mereka semua di dalam trompetnya malaikat Israfil. Ini sebelum ditiup yang kali ketiga. Jadi Allah Ta'ala dia ambil roh, dan malaikat Jibril, Mikail dah dihidupkan, malaikat Israfil pun dah hidupkan, Allah hidupkan dia, dan malaikat yang menanggung arasy pun dah hidup. Kemudian Allah Ta'ala suruh panggil semua roh. Semua roh tu datang, dipegangnya satu kali pegang, dicampakkan ke dalam trompetnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil tengah tunggu lagi. Allah Ta'ala tiup, maka dia pun tiup. Bila dia tiup, semua roh-roh ni semua berterbangan, mencarilah mana dia punya jasad dia, dan masuklah mereka dalam jasad-jasad itu. Jadi jasad itu sudah pun kita katakan tadi, bila dia kena air hujan dia dah tumbuh, ya. Jadi dia belum hidup lagi, dia baru tumbuh saja, tumbuh badan. Tapi bila roh ni ditiupkan sangkakala, jadi sangkakala yang ketiga ni tiup, dia pergi carilah badan-badan jasad-jasad dia, masuk balik ke jasad masing-masing. Maka hiduplah semua manusia dan jin yang telah mati dengan tiupan sangkakala yang kedua. Semua segala-galanya. Allahu Akbar. Itulah hari kebangkitan. Allahu Akbar. Begitulah malaikat roh itu berterbangan, ya, penuh seperti lebah. Lebahnya macam itulah roh-roh berterbangan. Dia tahu pula kat mana adres dia. Itu subhanallah, Allah Ta'ala punya kuasa. Habis ustaz, jasadnya dia kena makan dengan binatang, haiwan ke apa,
Jasadnya dia kena makan pun, maka roh tu akan jumpa pula pada binatang itu yang jasadnya ada dalam perut binatang tu, ataupun yang sudah dikeluarkan jadi najis ke apa, itu zambun yang kita kata dia tulang sulbi itu, dia akan hidup di mana dia berada, dia akan hidup, ya, dia akan hidup kembali menjadi tubuh badan. Tapi belum masuk roh, dia hanya hidup dulu. Tapi roh ni dia masuk apabila tiupan sangkakala yang ketiga. Ya tuan-tuan, jadi sampai situ buat masa ini, ya. Memang cerita yang panjang, ya. Bukan mudah tuan-tuan, ya. Hari kiamat. Itulah dia tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dan anak cucu kita semua, ya Allah, di atas iman dan Islam, dan tidak kami menghadapi akan kedahsyatan yaumul qiyamah. Tapi selamatkanlah kami pada hari kebangkitan kelak, ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami, ampunkanlah kami, dan kabulkanlah sekalian permohonan kami dan hajat kami. Matikanlah kami sebenarnya iman dan Islam dalam husnul khatimah. Dan temukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada bulan Rabiul Awal yang akan datang, pada pertengahan bulan Oktober nanti, bulan depan, akan ada beberapa banyak majlis maulid, ya, dan insya-Allah pihak kami antaranya yang bekerjasama, ada dengan pihak masjid dan ada yang kami lakukan sendiri. Jadi sesiapa yang nak menderma untuk majlis-majlis maulid tersebut, bolehlah mereka buatkan pay now melalui kita punya akaun, dan kemudian sebutkan Maulidin Nabi, ya, atau Maulid pun cukuplah. Itu akan diperuntukkan untuk Maulid, insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, setengah daripada para jemaah mungkin sudah terima buku kitab fikih ibadat yang sudah pun sampai dan sudah pun mula kami edarkan. Minta maaf banyak-banyak kerana kelewatannya. Dan demikianlah, insya-Allah bila buku ini sudah sedang diedarkan, ya, mungkin hari ini dah daripada semalam dah start, hari ini pun lagi kita sambung, mungkin besok lusa kita akan sambung lagi. Yang mana belum dapat, yang anda dapat alhamdulillah, yang belum dapat sabarlah, ya. Insya-Allah kami akan hubungi, kami akan hantar mesej WhatsApp dulu apakah bila nak disampaikan, nak dihantar ke rumahnya. Jadi para jemaah yang belum dapat, sabarlah. Mereka yang nak order lagi, kami minta maaf, buku yang dalam tangan yang kami order ni sudah kira dah fully book, dah tak boleh lagi kita nak terima order. Tapi kalau mereka yang nak order, boleh mereka order, tetapi dengan syarat bahawa mereka tak tergesa-gesa, kerana kami akan kumpulkan lagi permohonan yang kedua, berapa jumlahnya. Sebab kita order ni tak boleh nak order 1-2 buku tuan-tuan, ya. Faham-fahamlah, daripada negeri Indonesia pakai kapal, jadi kosnya tinggi kalau 1-2 buku. Tapi kena order in bulk, ya, dalam 100, 150, 200, ya. Jadi kalau siapa nak order, boleh order, tapi sabar saja, apabila cukup jumlahnya, minimum jumlah yang cukup, akan kami order, insya-Allah. Jadi bolehlah nanti gunakan borang yang kami akan edarkan. Dan insya-Allah dalam FB kami pun kami ada keluarkan juga iklan maulid, antara maulid yang kami akan adakan pada malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Mujahidin. Jadi tuan-tuan yang nak derma melalui masjid pun boleh, ataupun melalui kami, kerana kami ada mengadakan beberapa lagi maulid-maulid yang lain. Dan kita akan bagikan semua itu kepada pihak-pihak yang menganjurkannya, mudah-mudahan dapat manfaatnya dan pahala kepada mereka yang berderma. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja untuk petang ini. Minta maaf banyak dalam penyampaian saya kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Yang mana benar semua daripada Allah, yang salah silap tu daripada kelemahan saya sendiri, dan saya mohon ribuan maaf. Dan marilah sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar dan selawat pada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Tuan-tuan, malam ini ada pengajian kitab Al-Hikam di Masjid Pasir Ris, Singapura, iaitu Masjid Al-Istighfar, jam 9 malam selepas Isyak. Siapa ada masa, silalah ikuti. Memang sangat baik sekali pelajaran tasawuf kitab Al-Hikam. Dan sambung lagi kita dengan doa perlindung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Mari kita baca selawat. Selawat ini kalau kita amalkan 10 kali pagi, 10 kali petang, insya-Allah bila mayat kita masuk kubur, Rasulullah SAW akan menyambutnya. Siapa yang belum lagi amalkan, amalkanlah ya. Boleh ambil daripada FB saya, dan kalau belum dapat ijazah, saya ijazahkan. Jadi boleh sebut qabil tu, aku terima. Baiklah, kita baca sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habib ala aliyil qadar al azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepada mereka yang bertanya bagaimana nak order kitab fikih itu, insya-Allah nanti saya akan masukkan balik borangnya dalam FB saya, FB TM Fauzi Travel, dan tuan-tuan boleh isi untuk second batch punya order insya-Allah. Ya, harganya $80. Bila nak sampai itu ikut kepada jumlah jemaah yang order, baru kita order daripada Indonesia. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.